Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before you continue this video, I'd like to tell you that the second volume of our art book, the Book of Illustrated of Quran, can be ordered right now. You can support us by buying this book for your niece and nephew. Link in the description below. Assalamualaikum. Taktik syaitan ini sebenarnya ditunjukkan dalam keadaan dunia kita sekarang ini. Cuba lihat keadaan global, lihat keadaan domestik. Taktik syaitan yang paling buruk adalah untuk memecah belahkan umat Islam, menyebabkan perpecahan. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Syaitan menyebabkan mereka berpecah belah. Syaitan menyebabkan perpecahan. Nabi kita SAW mengatakan bahawa perpaduan adalah dari Allah SWT dan furqah atau ikhtilaf berasal dari syaitan. Allah Azza wa Jal adalah mu'alif al-qulub. Dia menyatukan hati. Perpaduan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syaitan ini yang memecah belahkan orang. Dan ini adalah taktiknya yang paling berbahaya kerana seperti Nabi kita SAW mengatakan bahawa serigala hanya menyerang kambing yang kesepian. Apabila ada sekumpulan kambing, serigala tidak datang menyerang. Dan rujukan di sini adalah untuk kita dipecahkan. Dan kita melihat keadaan semasa tanpa bercerita pasal politik, tetapi anda tahu apa yang berlaku di seluruh dunia. Saya tidak bercakap mengenai satu kelompok, saya bercakap mengenai keseluruhan ummah. Wal-iyazubillah wallahu musta'an. Berapa banyak di antara kita telah berpecah. Umat Islam di sana, umat Islam di sini membuat sempadan artificial. Kerana ini mereka berperang, kerana ini apa yang sedang berlaku. Dan pada hakikatnya syaitan memberontak. Allah Azza wa Jal adalah satu-satunya yang menyatukan. Syaitan pula adalah yang memisahkan. Dan kita harus sentiasa ingat saudara-saudari. Inna kaidash syaitani kana dha'ifah. Sesungguhnya rancangan syaitan itu sangat-sangat lemah. Jadi apa yang diberitahu oleh Al-Quran dan Sunnah kepada kita tentang bagaimana kita dapat melindungi diri kita sendiri dari syaitan. Secara ringkasnya, beberapa cara utama kita dapat melindungi diri kita dari syaitan. Cara yang paling penting untuk melindungi diri kita dari syaitan adalah untuk mengembangkan keikhlasan di hati kita. Ya? Perkara yang paling berkesan untuk melindungi diri kita dari syaitan adalah dengan mempunyai keikhlasan. Dan kita mengembangkan keikhlasan itu dengan melakukan ibadah secara berterusan, jauh dari mata orang. Al-Quran, zikir, salah, amal dan tidak ada yang melihat selain Allah. Dari situ keikhlasan dapat dikembangkan. Dan dalam Al-Quran, syaitan sendiri mengatakan bahawa wala ughwiyannahum ajma'in. Aku akan menyebabkan mereka semua tersasar dari jalan, sesat. Illa ibadaka minhumul mukhlisin. Kecuali hamba-hamba engkau yang mempunyai ikhlas. Aku tidak boleh menyebabkan mereka tersasar atau sesat. Jadi syaitan sendiri mengakui bahawa ada satu kumpulan yang aku tidak mempunyai kuasa dan mereka adalah mereka-mereka yang mempunyai keikhlasan. Okey, juga cara kita dapat melindungi diri kita sendiri terhadap syaitan adalah kasratul zikir dan kasratul isti'adzah. Sentiasa melakukan zikir dan selalu cari perlindungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari syaitan. Allah berfirman dalam Al-Quran, bila-bila pun anda merasakan bisikan syaitan, bila-bila masa anda merasakan kecenderungan itu, fasta'iz billah innahu huwas sami'ul alim. Carilah perlindungan Allah. Memang Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui dan Maha melihat. Okey, jadi kasratu zikir. Bila-bila masa kita memasuki tandas, kita katakan a'udzubillah. Setiap kali kita memasuki rumah, kita berkata bismillah. Setiap kali sesuatu berlaku, kita menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyebut nama Allah. Ia mengurangkan ego syaitan dan menyebabkan syaitan melarikan diri. Dia akan lari di mana nama Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut. Di mana seruan azan dilaungkan, di mana Al-Quran dibacakan. Syaitan akan melarikan diri dari rumah itu. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW. Syaitan melarikan diri dari rumah di mana surah Al-Baqarah dibacakan. Begitu banyak zikir. Dan tentu saja Quran adalah zikir terbaik. Dan tentu saja dalam salah satu hadis yang indah di Sunan Al-Tirmizi, di mana seorang wanita berada di atas unta dan unta mendongak ke belakang dan wanita itu berkata, La'natullah ala syaitan. Laknat kepada syaitan. Kerana dia telah menyebabkan menakutkan unta ini. Maka Nabi SAW berkata, jangan katakan ini. Kerana apabila kami mengatakannya, ego syaitan menjadi lebih besar. Dia menjadi lebih besar dari sebuah rumah. Sebaliknya kamu ucapkanlah Bismillah.
Sebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila anda menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, syaitan akan menyusut jadi kecil sehingga dia menjadi lebih kecil daripada zarah. Okey, jadi ini perkara yang menarik. Kena faham, untuk menyalahkan syaitan untuk sesuatu dari dunia semula jadi tanpa mencari perlindungan Allah, tanpa mengatasinya. Okey, tengok ni. Yusuf alaihissalam misalnya menyebutkan kejadian masa lalu dan kemudian dia menggunakannya untuk memperbaiki abang-abangnya. Itu tak apa. Syaitan menyebabkan aku dan abang aku bertengkar. Oleh itu sekarang kita tidak akan berlawan lagi. Kita tak akan bertengkar lagi. Itu sesuatu dari masa yang lalu dan anda membuang jauh kesan syaitan itu. Tetapi dalam kejadian unta ini, dia membuat sesuatu yang mengaitkan insiden itu dengan syaitan. Dan kejadian itu berlaku. Jadi syaitan terasa, oh aku sekarang yang sedang dipersalahkan ini. Dia suka macam ni. Dalam yang satu ni, egonya menjadi besar. Ini berbeza dengan cerita Yusuf kerana Yusuf alaihissalam menyalahkan syaitan, kemudian dia menyingkirkan kesan syaitan. Kerana syaitan, kita berlawan, kita bertengkar. Oleh itu, kita tidak akan bertengkar lagi. Oleh yang demikian ini, fahamlah perbezaan antara keduanya, ya. Jadi dalam kes ini, wanita itu menyalahkan syaitan dan kemudian tu berhenti di situ saja. Nabi SAW berkata, apabila kamu menyalahkannya seperti itu, dan anda tidak mengatasinya, maka anda akan menjadikan egonya sangat besar. Jangan buat macam itu. Sebutkan saja Bismillah. Sebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala dan egonya menjadi hampir tidak wujud. Dia akan hilang. Okey? Okey, apa perkara yang kedua? Selalu melakukan zikir. Nabi kita SAW mengatakan bahawa zikir pada dasarnya adalah hisnun hasin. Ia adalah sebuah kubu pertahanan yang dilindungi, yang melindungi anda dari syaitan. Oleh itu yang pertama kita menyebut ikhlas, nombor 1. Dan itu bermaksud memperbanyakkan perbuatan baik, perbuatan amal jauh dari mata orang. Dan nombor 2, semua jenis zikir, isti'azah, doa, Al-Quran, semua jenis zikir. Dan yang terakhir pula yang akan kita sebutkan adalah untuk tetap bersama orang Islam yang lain, untuk mempunyai persahabatan yang baik, untuk selalu berada di samping orang-orang yang soleh. Kerana ketika anda terputus dari orang-orang yang soleh, semasa anda bersendirian, maka syaitan merasa lebih mudah menyebabkan anda tergelincir. Sebaliknya ketika anda selalu berada di sekitar umat Islam, dan itulah sebabnya masjid sangat penting, Jumaat sangat penting. Datang untuk solat sebanyak yang anda boleh. Solat isyak dan fajar sangat penting kerana anda mengelilingi diri anda dengan amal soleh dan itu adalah semua sejenis kubu pertahanan yang melindungi anda dari syaitan. Apabila anda jauh dari orang Islam dan orang Islam yang soleh, maka syaitan dapat melakukan serangan yang lebih hebat. Dan itulah sebabnya sekali lagi Nabi kita SAW menyebutkan bahawa syaitan menyerang kambing biri-biri yang tinggal seorang. Dan beliau juga secara literal, untuk secara fizikal, menyuruh umat Islam bersama. Semasa beliau memasuki masjid dan beliau melihat semua orang duduk di satu sudut, beliau berkatakan, mengapa kamu semua berpisahan dengan cara ini? Inilah cara jahiliah. Mari bersama, kerana rahmat Allah datang kepada orang-orang yang bersama. Bermakna jika anda tidak bersatu bersama, rahmat Allah tidak akan datang dengan mudah dan syaitan mempunyai akses yang lebih senang kepada anda. Jadi secara fizikal pun, beliau mahukan orang Islam dan sahabat duduk bersama-sama. Seperti juga hati yang disatukan bersama sebagai satu ummah. Seperti juga perpaduan ummah yang satu dan bersama. Jadi semua ini adalah beberapa taktik yang diberitahu oleh Al-Quran dan sunnah kita untuk melindungi diri kita dari syaitan. Subhanallah.